sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kabar berita seorang naba'al ladzi atainahu, kabar berita seorang yang kami beri kepadanya pengetahuan mengenai ayat-ayat kitab kami. Disebut di dalam Ibnu Katsir ini, tafsir Ibnu Katsir, dia mengetahui al-ismu al-azam, nama-nama Allah yang maha mulia, mengenai ayat-ayat kitab kami. Kemudian dia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya, lalu dia diikuti oleh syaitan dengan godaannya, maka menjadilah dia dari orang-orang yang sesat. Dan kalau kami kehendaki, nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu. Tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya. Maka bandingannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menggulurkan lidahnya termengah-engah, dan jika engkau membiarkannya, ia juga menggulurkan lidahnya termengah-engah. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Amatlah buruknya bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka pula berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. So ini adalah ada riwayat yang mengaitkan kisah ini kepada seorang amil, seorang alim di zaman Nabi Musa AS yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Bal'am bin Ba'ur. Mungkin ada sebutan yang lain yang pernah kita dengar, Bal'am bin Ba'ur, ataupun selain daripada apa yang saya sebutkan. Jadi kalau mengikut Ibn Abbas dan selain daripada Ibn Abbas, dalam tafsir Ibn Katsir, dia ini Bal'am ini dia mengetahui ismu al-azam. Jadi dia ini seorang yang hebat. Doanya dimakbulkan oleh Allah SWT. Itu satu kisah lain. Satu kisah yang lain ialah Nabi Musa AS memutuskan Bal'am bin Ba'ur ini bertemu kepada seorang raja di negeri Madian. Kemudian dia telah dikorupsi, dia telah dirasuahkan dan diberi jawatan yang tinggi, dan sehingga dia melalaikan atau melupakan seperti mana yang disebut pada dalam kitab ini. Dia mengikut syaitan, mengikut hawa nafsunya, dan jadilah dia daripada kalangan orang-orang yang sesat. Itu satu kisah yang lain kan. Okey, so kisah mana kita nak ambil? Tapi iktibarnya kepada kita, pengajaran kepada kita ialah hidayah ini adalah sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini mungkin kita tak boleh juga kita merasakan kalau kita rasa itu kita ada sifat yang masmumah, kita rasa kalau kita rasa kita hebat kan, kita rasa kita orang yang paling taat, kita rasa kita orang yang paling
melihat, mungkin orang mengatakan bahawa kita inilah orang yang paling baik, yang paling soleh, yang paling beriman, yang paling bertakwa di dalam kampung kita ini. Tetapi penghujung kehidupan kita itu, ataupun semasa kita menjalani kehidupan kita, sesuatu yang berlaku kepada kita, sesuatu yang berlaku kepada kita yang menyebabkan kita melencong ketaatan kita itu, tergelincir ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kepada sesuatu yang lain, kepada sesuatu yang lain. Jadi kisah ini menggambarkan kepada kita, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ataupun menyuruh Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada kita semua tentang satu kisah seseorang. Kisah seseorang ini, kalau mengikut satu kitab tafsir satu lagi, Abu Bakar Al-Jazairi, dia tidak mengaitkan ayat ini kepada kisah Bal'am bin Ba'urah. Tetapi apa yang kita nak mengambil iktibar ataupun pengajaran daripadanya ialah hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di dalam surah Al-Fatihah, apa yang kita ucapkan di dalam surah Al-Fatihah paling kurang 17 kali sehari semalam itu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus. Kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah orang yang paling alim, orang yang paling saleh, orang yang paling mukmin boleh terkesan dengan godaan syaitan, boleh mengikut hawa nafsu mereka, apatah lagi kepada mereka yang lebih rendah daripada itu, kurang ketakwaan mereka, kurang ketakwaan mereka, kurang soleh mereka. Namun jika sekiranya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan, akan sampaikan kepada kita apa yang kita hajati tersebut, apa yang kita hajati tersebut. Jadi dalam kisah, dalam buku tafsir ini yang yang saya dapat daripada kitab Bidayah wa Nihayah, kisah buku sejarah, buku sejarah daripada permulaan dijadikan bagaimana mulanya bumi tercipta, bagaimana mulanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah kitab yang ke-14 ada beberapa bahagian dalam kitab Bidayah wa Nihayah ini. Dia ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, kitab ini menyentuh tentang sejarah permulaan pemerintahan umat yang lalu hingga zaman Arab Jahiliyah, sejarah hidup Rasulullah SAW, perutusan wahyu, kemunculan Islam, sehinggalah hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Kemudian bahagian kedua mencatatkan sejarah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dan bahagian ketiga, yang bahagian terakhir, adalah mengutarakan cerita-cerita tentang persoalan tentang hari akhirat. Itu terkandung di dalam dalam jilid yang ke-14 yang telah dialih bahasakan oleh Dewan Bahasa Pustaka, kitab Bidayah wa Nihayah. Bidayah wa Nihayah. Okey.
bin Ba'ur ini meminta kepada beliau supaya mendoakan kemusnahan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel. Jadi mereka ini dalam perjalanan untuk dalam semasa mereka dalam perjalanan untuk membuka Baitul Maqdis, semasa mereka berada di dalam 40 tahun sesat itu, jadi berlakulah peristiwa ini. Okay. Jadi beliau memegang keldai, kemudian dia mengukur menuju ke tempat Nabi Musa dan pasukan dia. Dia memukul dengan keldai itu dengan kuat, tetapi sampai pada satu tempat keldai itu duduk. Dia duduk, kemudian dia pukul, dia bangun, dia duduk balik, sampai 3 kali. Sampai kali ketiga dia pukul lagi dengan kuat pada kali ketiga itu. Kemudian tiba-tiba keldai itu berkata kepada Balaam. Keldai ini berkata kepada Balaam, "Wahai Balaam, ke mana engkau hendak pergi?" Keldai ini berkata kepada Balaam, "Wahai Balaam, ke mana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau lihat para malaikat berada di hadapan dan menghalang perjalananku ini? Adakah kamu juga pergi kepada Nabi Allah dan golongan mukminin serta mendoakan kemusnahan ke atas mereka?" Jadi Balaam tidak terkejut dengan kata-kata ini. Sebaliknya terus mengukurnya hinggalah dia sampai ke puncak bukit Usman. Jadi bila dia melihat ke arah tentera Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, dia mendoakan, tetapi lidahnya tak boleh mendoakan kemusnahan Nabi Musa alaihissalam. Sebaliknya, lidahnya mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan mendoakan kerosakan ke atas kaum. Jadi inilah yang berlaku kepada Balaam bin Ba'ur. Jadi apa yang berlaku ialah dia menyebabkan daripada sebaik-baik manusia, dia menyebabkan dia jatuh ke lembah kehinaan, di mana akhirnya dia mencadangkan kepada kaum dia supaya menggoda Bani Israel dengan menghantarkan kepada mereka perempuan-perempuan yang telah dihiasi dengan pakaian yang cantik supaya mereka berzina. Dan ditipu kepada Bani Israel ini penyakit yang menyebabkan kemusnahan pada sebahagian daripada mereka. Dan inilah hasil kerja yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya adalah seorang yang panik, seorang yang panik. Okey, kita tak nak masuk dalam detail sangat kepada kisah Balaam bin Ba'ur. Cukup sekadar kita mengatakan bahawa hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak kira siapa-siapa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah ini kepada sesiapa sahaja yang bersungguh-sungguh mencarinya, yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan menjaganya, insya-Allah. Okey. Alright, kita kembali kepada kisah selepas Bani Israel, selepas kewafatan Nabi Musa. Selepas Nabi Musa wafat alaihissalam dan Musa alaihissalam wafat, kemudian Bani Israel ini dipimpin oleh Nabi Harun alaihissalam. Selepas 2 tahun Nabi Harun alaihissalam pula wafat. Kemudian Bani Israel, dan selepas kewafatan Nabi Harun alaihissalam dipimpin oleh Yusha bin ataupun dalam bahasa orang putih Joshua bin Nun, N-O-U-N, kalau Melayu N-U-N. Jadi dia ini daripada suku Nabi Yusuf alaihissalam. Kita dah belajar tentang suku-suku dan bangsa ni kan, bangsa-bangsa dan suku-suku ni kan, bangsa
belajar Taurat daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan Yusha bin Nun ini lahir semasa Bani Israel berada di dalam pembuangan. Semasa dia duduk 40 tahun tu, cuba mencari tempat untuk keluar pergi ke Baitul Maqdis itu. Masa mereka ini ditimpa dengan azab yang pelik ni, sesat selama 40 tahun ni. Jadi mereka ni, beliau ni lahir semasa di dalam pembuangan ni. Jadi ini adalah daripada generasi baru yang lahir bukan di bawah kekejaman Firaun, bukan di bawah kekejaman Firaun. Jadi maknanya pemikiran mereka, cara mereka bekerja adalah berbeza daripada Bani Israel yang berada semasa diperintah oleh Firaun. Jadi kalau zaman Firaun dahulu, mereka ni lemah, takut, tak berani. Tetapi ini adalah zaman baru, di mana kalau mengikut riwayat Rasulullah SAW menyatakan bahawa generasi yang menyembah lembu, anak lembu, semuanya dah mati semasa Yusha bin Nun ini menyusun Bani Israel untuk menawan Baitul Maqdis. Rasulullah SAW menyatakan bahawa generasi yang menyembah anak lembu semuanya dah mati. Jadi apa yang berlaku apabila mereka pergi mengepung Baitul Maqdis? Mereka mengepung yang dipimpin oleh Bani Israel, yang dipimpin oleh Yusha bin Nun ini. Di antara mereka ni ada juga yang pergi, ada juga yang tak pergi, ada juga yang tak pergi, dan ada juga yang tak pergi. Jadi mereka mengepung Baitul Maqdis ini selama 6 bulan. Dan di saat itu Baitul Maqdis ini dihuni, ataupun Jerusalem ini dihuni oleh orang yang kuat tubuh badan mereka, dan mereka ini juga mempunyai sifat yang kasar, dan mereka juga adalah sangat kejam. Inilah lawan atau musuh kepada Yusha bin Nun dan Bani Israel dalam usaha mereka untuk menawan Baitul Maqdis. Jadi perkara ini mereka mengepung Baitul Maqdis selama 6 bulan. Dan pertempuran terakhir sebelum Baitul Maqdis ditawan berlaku pada hari Jumaat. Jadi kita tahu Bani Israel ini, hari Sabtu itu ialah merupakan hari suci bagi mereka, dan mereka ini dilarang untuk membuat sebarang pekerjaan pada hari Sabtu. Jadi apatah lagi kalau berperang, lagilah tak boleh. Kalau bekerja pun tak boleh pada hari Sabtu, maka berperang juga tidak boleh. Jadi hari Sabtu ini ialah hari suci pada mereka. Dan peperangan yang terakhir itu berlaku pada hari Jumaat, dan Yusha bin Nun telah melihat tanda-tanda kemenangan. Tetapi malangnya, tanda-tanda kemenangan itu tiba di saat-saat matahari sudah mahu terbenam. Jadi orang dahulu pun, Bani Israel dahulu pun, dia mengambil kira hari baru itu selepas terbenam matahari. Macam tadi terbenam maghrib tadi, terbenam matahari, so bukan lagi hari Isnin, dah masuk hari Selasa. Jadi pada mereka juga begitu sedemikian. Kalau terbenamnya matahari, dah masuk hari Sabtu. Jadi Yusha bin Nun ni dah risau. Masuk hari Sabtu ni, geng-geng ni sure tak mahu berperang kan. Jadi ini akan menafikan kemenangan kepada mereka. Jadi apa yang berlaku?
Dan beliau berkata, kau diperintahkan, dan begitu juga aku diperintahkan. Jadi lebih kurang maksud dia. Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Ini matahari dan kau dan aku adalah makhluk ciptaan Allah. Kemudian dia menyebut, ya Allah, berhentikan matahari ini pada tempatnya. Jangan biarkan ianya terbenam. Kalau tidak, kemenangan untuk kami akan hilang. Jadi inilah permintaan Yusha' bin Nun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kemenangan akan timbul sedikit saja lagi, sedikit saat saja lagi. Kita baru ni pernah dengar kuliah subuh apa ni, apabila matahari nak naik sebelah barat, macam mana kan? Apabila matahari jadi dia apa yang berlaku ialah akan berlaku panjang ya, apa ni, malam yang panjang kan. Ustaz sebut baru ni, dia kata ada hadis mengatakan 2 hari namanya kan, ada yang mengatakan 3 hari kan. Dia naik kemudian lepas dia naik tu, hari selepas dia akan kembali seperti biasa. Di saat itu sudah tidak menggunakan lagi keimanan dan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mustahil. Ini adalah satu perkara yang mustahil untuk kita. Apa yang berlaku ialah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan matahari tidak pernah berhenti atas permintaan manusia kecuali semasa Yusha' bin Nun mahu menawan Baitul Maqdis. Ini yang berlaku. Jadi matahari berhenti pada tempatnya. Ini dalam 2-3 minit sebelum matahari terbenam. Dia berhenti, dan apabila matahari terhenti di tempatnya, maka Yusha' bin Nun berjaya memimpin Bani Israel menaruki Baitul Maqdis. Apabila selepas sahaja menaruki Baitul Maqdis tersebut, barulah matahari terbenam. Barulah matahari terbenam. Jadi ini salah satu lagi keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, miracles yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel. Okay? Alright. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, di kalangan mereka ini ada yang ikut, yang tidak ikut berperang, kan? Dan ada di kalangan mereka ini yang ikut. Jadi mereka yang tidak ikut berperang bersama-sama dengan Yusha' bin Nun ini, mereka diarahkan untuk masuk kepada Baitul Maqdis secara tunduk dan merendah diri, secara sujud. Jadi ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 58. Surah yang kedua ayat 58. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa iz qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazilul muhsinin. Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini. Bandar yang disebutkan di sini ialah bandar Baitul Maqdis. Masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami. Wa qulu hitta naghfir lakum khatayakum, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu
kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi pada masa yang sama, dalam keadaan masuk dengan sujud itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kepada mereka untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan kesilapan mereka yang lalu kerana keengganan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis dulu. Dulu mereka enggan kepada Nabi Musa. Mereka kata apa kepada Nabi Musa? Kau pergilah berdua, kau pergilah bebaskan, kau pergilah masuk ke Baitul Maqdis. Kami nak duduk kat sini, kami nak duduk kat sini. Jadi inilah peluang kali kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, dan mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada mereka supaya masuk dengan merendah diri, dengan sujud, dengan penuh syukur-syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah SAW berlaku Fathu Mekah, bukaan Kota Mekah. Rasulullah SAW masuk dengan penuh tawadhu, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rendah diri, dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka ialah mereka engkar dan memperlekeh-lekehkan Yushab bin Nun. Mereka berkata di dalam seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 59, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Kemudian orang-orang yang zalim, pendahaka itu mengubah perkataan perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yang ini mendahaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka engkar dari dua sudut. Cara masuk pun mereka tak masuk ikut apa yang diarahkan, dan perkataan-perkataan yang mereka sebut juga tidak seperti mana yang disebut, tidak disebut seperti mana apa yang diarahkan kepada mereka. Macam mana cara mereka masuk? Maka mereka masuk dengan cara berengsuk atas punggung. Seraya berkata, sambil berkata, gandum pada tangkai. Tak ada kena-mengena, dengan perasaan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan kesyukuran ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabda yang bermaksud satu suara berseru kepada Bani Israel, masuklah kamu semua secara sujud dan mintalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun mereka memasukinya dalam keadaan berengsuk-engsuk dan mengubah kata-kata yang diperintahkan kepada mereka dengan menggantikan perkataan hitoh tadi, minta ampun, kepada gandum pada tangkai. Jadi inilah permulaan Bani Israel pandai merubah-ubah dan memutarbalikkan kalimah Allah. Dia berani cakap, dia berani ubah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat dia ubah apa yang diperintahkan, apa yang disuruh buat, apa yang disuruh diucapkan, tetapi mereka juga mengubah isi kandungan Taurat dan menyalahgambarkan kalimah-kalimah Allah. Ini bahasa Melayu, menyalahgambarkan kalimah-kalimah Allah. Bukan tengok bahasa pustaka, apa menyalahgambarkan kalimah-kalimah Allah. Mereka buat, mereka ambil apa yang mereka suka, mereka kata atau mereka buat apa
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada mereka bencana daripada langit dalam bentuk penyakit yang berjangkit, yang membunuh 20,000 orang daripada Bani Israel dalam satu hari. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud wabak ini ialah berbentuk balasan kepada generasi yang sebelum ini, generasi yang memperolok-olokkan kalimah Allah dan menukar makna yang memenuhi kehendak mereka sendiri. Jadi siapa yang memperolok-olokkan kalimah Allah dan menukarkan makna yang memenuhi kehendak mereka sendiri, maka mereka akan ditimpa dengan azab yang pelik pada mereka. Dan ini pernah berlaku kepada Bani Israel. Ada tak hari ini orang yang masih memperolok-olokkan kalimah Allah dan menukar-nukar makna yang memenuhi cita rasa nafsu mereka sendiri? Ada tak hari ini? Ada? Sekarang ada akta hasutan, jadi tak boleh sebut, nanti dikata menghasut. Tapi hari ini insyaAllah saya menghasut supaya beriman kepada Allah dan berpegang kuat kepada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Baitul Maqdis ini sebenarnya adalah tempat kelahiran Nabi Allah Yaqub, dan mereka, Nabi Allah Yaqub, apabila Nabi Yusuf alaihissalam ajak mereka berpindah ke Mesir, dan mereka duduk di Mesir itu lebih daripada 5 abad, dan mereka kembali selepas lebih daripada 5 abad itu, sebab mereka menawan Baitul Maqdis itu di bawah pimpinan Yusha bin Nun, seorang Nabi. Maka mereka kembali selepas 5 abad. 5 abad itu 500 tahun lebih daripada 500 tahun. Tetapi kemenangan mereka yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, mereka cemari dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berterima kasih, keras kepala, menunjukkan kedegilan mereka, tidak hormat dan memperolok-olokkan Allah dan utusan Allah, iaitulah Nabi Musa bin Nun. Jadi kemenangan ini diikuti dengan balasan dari Allah atas perbuatan mereka. Jadi mereka ini memang tak taat, tak hormat, degil, keras kepala, memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya, sehinggalah yang paling keji yang mereka lakukan ialah mereka membunuh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka. Diriwayatkan ada satu hari itu mereka membunuh sehingga 3 orang Nabi. Dan Nabi SAW menyebut bahawa Bani Israel ini tidak pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka seorang Nabi ataupun Rasul untuk membimbing. Dan Yusha bin Nun ini seorang pemerintah yang adil dan soleh, dan beliau memerintah mengikut undang-undang dan arahan yang terdapat di dalam Taurat. Dan Yusha bin Nun ini wafat 27 tahun selepas kematian Nabi Musa alaihissalam. Selepas kematian Yusha bin Nun, Bani Israel memerintah Baitul Maqdis dan sekitar. So hari ini negara Palestin, yang mana telah terdapat di antara salah satu daripada ini ialah Jerusalem ataupun Baitul Maqdis. Tetapi apa yang mereka lakukan, mereka ini sebenarnya sekular. Kalau bahasa Melayu dia sekular, memisahkan. Mereka memisahkan urusan agama, suku, dan urusan dunia, pentadbiran negara, kuasa politik, suku. Sebab tu saya pesan ke Afif tadi, jangan nanti susah ada bukti. Ustaz ni menghasut.
kepimpinan negara dan kuasa politik ini diperintahkan oleh raja-raja ataupun sultan-sultan mereka. Tak pastilah sama istilah mereka itu menggunakan sebagai raja ataupun sultan kan. Tetapi ialah maknanya diperintahkan oleh raja-raja, kings, dia kings, raja. Jadi keturunan daripada anak salah seorang daripada anak Nabi Yaqub, keturunannya menguasai kuasa pentadbiran dan politik, dan salah seorang lagi anak Nabi Yaqub daripada keturunan Lawi, dia ini menguasai hal-hal keagamaan. Jadi ulama-ulama dan nabi-nabi ini memberi interpretasi kepada kalimah-kalimah Allah, dan mereka juga dirujuk oleh pemerintah. Tetapi yang benar-benar mentadbir kehidupan Bani Israel ini ialah raja-raja mereka. Yang akhir ini yang memutuskan, yang menjadi kata pemutus, yang akan mendasar, yang menjadi dasar kepada Baitul Maqdis, kepada negara mereka pada masa tersebut, ialah diputuskan oleh raja mereka. Kita dengar azan sikit. Biar insya-Allah. Jadi setelah berlalu beberapa ketika, maka mereka kembali menyembah berhala. Dan ada satu tempat yang sekarang ini, tempat itu di Lebanon, di negara Lebanon sekarang ini, Bandar Bak Labed, dan bandar sama juga kan? Ya, mereka ni Bani Israel yang menyembah berhala bernama Ba'al kan? Bernama Ba'al, dan nama itu masih ada kekal sekarang di Lebanon dengan nama yang sama. Nabi Ilyas alaihissalam, dalam bahasa Inggeris Elijah, diutuskan kepada Bani Israel, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saffat. Namun
kisah tentang kisah tentang Nabi Ilyas ini tak banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis ataupun di dalam maupun disebut oleh ulama-ulama. Jadi tak banyak cerita, kecuali mengatakan bahawa Nabi Ilyas ini lahir di Baghdad dan dia menyuruh kepada kaumnya agar meninggalkan penyembahan kepada berhala. Okey. Jadi ini diceritakan dalam surah As-Saffat ayat 123 hingga 132. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Nabi Ilyas adalah dari rasul-rasul kami yang diutus. Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Ingatkanlah peristiwa tak kala dia berkata kepada kaumnya, hendaklah kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Patutkah kamu menyembah berhala Ba'al dan kamu meninggalkan ibadat kepada sebijak-bijak pencipta Allah Rabbakum wa Rabb abaikumul awwalin, iaitu Allah Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Maka mereka mendustakannya, akibatnya mereka tetap akan dibawa hadir untuk diseksa. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik, maka mereka akan selamat dan mendapat sebaik-baik balasan. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami kekalkan bagi Nabi Ilyas nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ilyasin, salam sejahtera kepada Nabi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Innahu min ibadina mu'minin, sesungguhnya Nabi Ilyas itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Jadi ini yang tak banyak disebut, selain daripada dia menyuruh kaumnya yang menyembah berhala yang bernama Ba'al, dan nama ini masih kekal hingga hari ini. Ini lagi satu tanda kepada kita apa yang membuktikan kebenaran Al-Quran, bahawa masih ada lagi tempat-tempat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita kebenaran Al-Quran itu. Okey, dia benar. Okey, saya rasa kat situ dah cukup, insyaAllah. Pasal kat sini ada perbahasan menyatakan tentang bahawa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ni masih hidup di atas muka bumi. So Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ni masih hidup di atas muka bumi. Yang masih hidup di syurga ialah Nabi Idris dan Nabi Isa AS. Tetapi kesemuanya mati kecuali Nabi Isa AS yang diangkat ke syurga. Ini adalah hujah yang paling kuat. Kenapa? Kerana ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya Abdullah bin Umar yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah solat isyak pada satu malam, lalu bersabda, adakah kamu semua tahu pada malam itu sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang hidup pada hari ini akan hidup selepas 100 tahun nanti. Jadi maknanya dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mengecualikan sesiapa, semuanya akan mati. Jadi ada hadis yang lain, tidak ada sesiapa pun yang bernyawa atau tidak ada satu nafas pun yang hidup hari ini akan kekal bernafas selepas 100 tahun akan datang. Okey. Jadi selepas Nabi Ilyas datang sepupunya Ilyasa alaihi salam, dia sepupu kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Tak banyak juga kisah cerita tentang Ilyasa dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi inilah kisah Bani Israel selepas kematian Nabi Musa dan Nabi Harun, dan diutuskan kepada mereka beberapa orang Nabi, tapi mereka masih